irama alunan Om Cino. Oh, Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran. Salam Malaysia Madan. Salam Mizanis terbilang. Salam IPGM, Penraja Pendidikan Bertaraf Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahmi Azim bin Abdul Rahman. Saya Ahmad Hamdan bin Bahrim. Saya Denis Rakasha bin Muhammad Kamaluddin Kamil. Jadi pada hari ini kami akan menjalankan tugasan 2 subjek BMB 3203 iaitu morfologi. Jadi pada video kali ini kami akan menghuraikan dan membincangkan tentang isu kesalahan kata dan pembentukan kata dari imbuhan asing. Jadi sebelum memulakan video kami pada kali ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hisham atas bimbingan sebelum ini. Jadi jom saksikanlah. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan 2 topik utama, iaitu yang pertama pembentukan kata baharu daripada imbuhan asing dan yang kedua ialah isu kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi. Jadinya kita lihat dulu yang pertama, iaitu pembentukan perkataan baharu. Jadinya perkembangan bahasa ialah fenomena yang sangat kompleks dan menarik dalam sejarah manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang fundamental, memungkinkan manusia untuk mengembangkan idea, pengetahuan dan pengalaman mereka. Jadinya bahasa ni mengalami perubahan dan perkembangan dari zaman ke zaman yang sangat signifikan seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan yang muncul sahabat hari. Jadinya ada beberapa faktor utama berlakunya perkataan baharu ni terbentuk, iaitu yang pertama ialah faktor perkembangan teknologi, yang kedua pengaruh media massa, yang ketiga perubahan sosial dan budaya, yang keempat globalisasi dan yang terakhir iaitu yang kelima ialah pinjaman perkataan. Jadinya pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing ini dapat dibahagikan kepada 3, iaitu imbuhan bahasa Sanskrit, yang kedua imbuhan Arab Parsi dan yang ketiga ialah imbuhan Yunani, Latin, Inggeris. Okey, seterusnya kita masuk kepada imbuhan Sanskrit. Terdapat imbuhan dalam bahasa Melayu yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Melayu terutama terjadi melalui proses peminjangan kata dan pemberian kata dengan penambahan imbuhan. Imbuhan-imbuhan ini dapat memberikan makna tertentu kepada kata dasar. Pengaruh bahasa Sanskrit bermula sejak zaman bahasa Melayu kuno, iaitu sekitar abad ke-7 hingga ke-13. Imbuhan Sanskrit yang digunakan dalam bahasa Melayu terbahagi kepada 2, iaitu awalan dan akhiran. Okey, kita masuk kepada imbuhan awalan Sanskrit, iaitu maha. Imbuhan maha berfungsi melahirkan bentuk kata adjektif dan kata nama, membawa makna paling atau tahap terbesar dan tertinggi. Contohnya, maha dengan kata nama, maha guru, maha raja. Dan yang kedua, maha dengan kata adjektif, maha mulia dan maha besar. Jika boleh lihat contoh yang saya berikan, iaitu mengenali lagu rasmi Negeri Selangor. Penggunaan perkataan maha mulia pada lagu Negeri Selangor ini berkaitan dengan imbuhan awalan Sanskrit. Yang kedua, pra. Awalan yang produktif menerbitkan kata nama untuk membawa maksud sebelum atau syarat kepada sesuatu mengikutnya. Contohnya, prasyarat, prasejarah dan prasangka. Jika boleh tengok pada zaman prasejarah Terengganu yang saya berikan contoh ini, penggunaan perkataan prasejarah pada tajuk buku itu sendiri. Yang ketiga, imbuhan awalan Sanskrit pasca berfungsi menerbitkan kata nama untuk membawa makna sesudah. Contohnya, pasca siswajah, pasca banjir dan pasca merdeka. Sebagai contoh, penggunaan perkataan pasca merdeka pada buku teks yang saya lampirkan ini. Sebenarnya, imbuhan awalan Sanskrit ini mempunyai 10, tapi saya sediakan hanya 3
Seterusnya, mari kita pergi kepada imbuhan akhiran Sanskrit, iaitu wan dan man. Berfungsi menerbitkan kata nama yang bermaksud pelaku sesuatu perbuatan, pekerjaan atau pemilik sesuatu sifat. Contohnya wan, kata dasar yang berakhir dengan huruf A, iaitu hartawan. Dan man, kata dasar yang berakhir dengan huruf I, seniman. Sebagai contoh, penggunaan perkataan seniman pada logo jenama seniman. Itu sahaja. Imbuhan akhiran Sanskrit yang seterusnya ialah wati dan nita. Bermaksud pelaku sesuatu perbuatan atau pekerjaan atau tugas, pemilik sesuatu sifat atau kepunyaan, iaitu wanita. Contohnya seniwati, angkasawati, karyawanita dan biduanita. Sebagai contoh, penggunaan perkataan seniwati pada video di laman internet. 10 seniwati klasik paling jerita. Memandangkan hanya ada 4 imbuhan akhiran Sanskrit, jadi saya nyatakan keempat-empatnya. 2, 3. Jadi kita lihat pula imbuhan yang kedua, iaitu imbuhan Arab Parsi. Jadinya penerapan imbuhan Arab ke dalam bahasa Melayu ni adalah melalui ajaran agama Islam. Memang memiliki pengaruh yang besar. Jadinya kedatangan Islam membawa bersamanya bahasa Al-Quran telah memberikan sumbangan yang amat besar terhadap bahasa dan sastra Melayu. Beberapa perkataan Arab yang diterima pakai dalam bahasa Melayu tetap mempertahankan bentuk asalnya, sementara sebahagian yang lain mengalami perubahan bentuk sesuai dengan sebutan Melayu. Terdapat 2 jenis imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Arab Parsi, iaitu yang pertama imbuhan awalan dan yang kedua imbuhan akhiran. Jadi kita lihat dulu imbuhan yang pertama, iaitu imbuhan awalan bahasa Arab Parsi. Jadinya imbuhan B berasal daripada bahasa Parsi yang bermaksud tidak. Ianya menerbitkan bentuk kata adjektif, tapi penggunaannya sangat terbatas. Contoh perkataan yang menggunakan imbuhan B ialah biadab, yang bermaksud tidak berbudi bahasa, bilazim yang maksud tidak lazim, dan ada juga binormal, iaitu tidak normal. Jadinya kita boleh lihat contoh penggunaan perkataan biadab ni pada rajah yang saya sediakan di sebelah. Seterusnya kita lihat pula imbuhan yang kedua, iaitu imbuhan akhiran bahasa Arab Parsi. Jadi imbuhan akhiran ni ada banyak, tapi saya hanya menyatakan beberapa sahaja imbuhannya. Jadi dilihat dulu imbuhan W, iaitu imbuhan W ni menghasilkan bentuk adjektif di mana ianya mencirikan sifat yang terkandung pada kata dasar. Jadinya imbuhan ni kebiasaannya akan digunakan apabila bertemu dengan perkataan yang berakhir dengan huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U. Jadi contoh perkataan yang menggunakan imbuhan W ni ialah duniawi, ukhrawi, manusiawi dan sebagainya lah. Jadinya kita boleh lihat penggunaan perkataan yang menggunakan imbuhan akhiran ni di gambar sebelah, iaitu di mana kenyataan tersebut menjelaskan Islam hadir dalam pakej yang lengkap dan sempurna. Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat kepercayaan ataupun adat, tapi Islam adalah adin yang lengkap meliputi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jadi kita lihat pula contoh yang kedua, iaitu imbuhan I, iaitu imbuhan I ni menghasilkan bentuk adjektif. Jadinya imbuhan I ni kebiasaannya digunakan apabila bertemu dengan perkataan yang berakhir dengan huruf konsonan. Berbeza dengan imbuhan W tadi. Kalau imbuhan W tadi bertemu dengan huruf vokal, imbuhan I ni bertemu dengan huruf konsonan. Contoh perkataan bahasa Arab Parsi yang contoh perkataan yang menggunakan imbuhan ni ialah abadi, insani dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat rajah di sebelah merupakan contoh penggunaan perkataan abadi pada rangkap puisi. Okey, kita pergi kepada imbuhan asing yang seterusnya, iaitu imbuhan Yunani, Latin, Inggeris. Imbuhan asing daripada bahasa Yunani, Latin, Inggeris ini
merupakan imbuhan yang paling banyak penggunaannya, pengaplikasiannya dalam bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu telah bermula pada abad ke-18 daripada pihak Inggeris yang bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786. Peminjaman banyak perkataan ataupun istilah daripada bahasa Inggeris ini telah menjadikan satu keperluan, terutama apabila melibatkan sistem pendidikan, oleh kerana peranan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa dan perancangannya dalam bahasa Melayu untuk membina bahasa Melayu menjadi suatu bahasa yang moden. Terdapat dua jenis imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Yunani Latin Inggeris, iaitu yang pertama imbuhan awalan dan yang kedua imbuhan akhiran. Okey, imbuhan yang pertama iaitu imbuhan awalan bahasa Yunani Latin Inggeris. Di sini saya nyatakan dua imbuhan awalan iaitu pro dan anti, di mana penggunaannya dalam bahasa Melayu. Kita pergi dahulu kepada imbuhan pro. Imbuhan pro digunakan untuk menunjukkan tanda bersetuju atau menyokong, memihak atau menyebelahi sesuatu bahagian. Contoh kita boleh lihat yang pertama iaitu pro barat, yang kedua pro majikan dan yang ketiga pro kerajaan. Imbuhan kedua iaitu imbuhan awalan anti. Imbuhan ini kebiasaannya digunakan untuk tujuan bagi menentang, membantah ataupun kita katakan sebagai melawan. Contoh perkataan yang kita boleh guna bagi anti ini ialah yang pertama, anti jirim, anti kemajuan dan yang ketiga, anti penjajah. Okey, ada 4 lagi saya tambah dalam imbuhan awalan bagi bahasa Yunani Latin Inggeris ini. Yang pertama iaitu, yang ketiga iaitu poli, yang keempat auto, yang kelima sub dan yang keenam supra. Okey, kita pergi dahulu untuk yang ketiga, di mana imbuhan awalan poli. Imbuhan awalan poli ini digunakan bagi melambangkan sesuatu perkara dalam kita katakan kuantiti yang banyak lah. Contoh perkataannya, yang pertama poliklinik, yang kedua polifasa dan yang ketiga policakra. Imbuhan awalan keempat iaitu auto. Imbuhan auto ini pula digunakan bagi perkataan yang membawa maksud secara bersendirian. Yang pertama, contoh perkataannya ialah automatik, yang kedua autonomi dan yang ketiga autograf. Imbuhan awalan yang kelima iaitu sub. Imbuhan sub ini digunakan untuk memberi makna sebahagian daripada keseluruhannya. Contoh perkataan kita boleh lihat, yang pertama substandard, yang kedua subbidang dan yang ketiga subtopik. Subtopik ini kita biasa lihat di dalam pembelajaran lah. Okey, untuk imbuhan awalan yang keenam ini ialah imbuhan awalan supra, di mana ia digunakan pada perkataan yang memberi pengertian melebihi, mengatasi dan merentasi. Contoh perkataannya pula ialah yang pertama supranational, yang kedua suprasegment dan yang ketiga suprasistem. Okey, kita berpindah kepada imbuhan akhiran bahasa Yunani Latin Inggeris pula. Kita pergi dahulu yang pertama iaitu imbuhan akhiran isme. Imbuhan isme ini ialah satu akhiran kata dalam banyak perkataan. Pada asalnya diperoleh daripada bahasa Yunani purba. Akhiran ini biasanya digunakan dalam falsafah dan politik berkenaan dengan sejenis ideologi. Isme ini juga boleh digunakan
dalam nama agama. Contohnya perkataannya ialah nasionalisme, sosialisme, dan yang ketiga kapitalisme. Imbuhan akhir yang kedua iaitu ik. Imbuhan ik ini digunakan untuk perkataan yang melambangkan sesuatu bidang secara khusus. Yang pertamanya patriotik, yang kedua fonemik, dan yang ketiga linguistik. Okey, imbuhan akhiran yang terakhir iaitu is. Imbuhan is ini digunakan untuk mewakili orang yang melakukan sesuatu perkara. Contohnya perkataan ialah saintis, kartunis, antagonis, dan ekonomis. Isu kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi. Kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu merupakan antara kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan penutur, termasuklah masyarakat Melayu kita sendiri. Kesalahan-kesalahan ini biasanya digunakan oleh masyarakat sehingga kan dianggap sebagai betul ataupun kita katakan sebagai normalisasi. Namun, dari sudut morfologi, hal tersebut adalah salah. Salah tetap salah. Okey, yang pertama dari sudut media cetak. Kesalahan yang boleh kita lihat pada papan tanda di sebelah ialah pada perkataan klinik, di mana ejaan sebenar ataupun ejaan yang betulnya ialah klinik. Tiada huruf I. K, L, I, N, I, K. Kesalahan seperti ini boleh menyebabkan kekeliruan kepada orang ramai kerana mereka tidak memahami perkara yang ingin disampaikan pada papan tanda tersebut. Jadi seterusnya kita tengok pula contoh yang kedua, iaitu contoh yang diambil daripada media elektronik. Seperti yang kita dapat lihat di rajah di sebelah, iaitu isu penggunaan dialek dalam aplikasi TikTok. Jadi berdasarkan tangkap layar daripada aplikasi TikTok tersebut, perkataan yang ditulis pada tangkap layar itu ialah kitanya muda siekok sabit tu kita semua dipergunakan. Jadinya ayat tersebut merupakan penggunaan dialek daripada negeri Kelantan yang membawa maksud kami mudah kesiankan orang lain, sebab itu kami mudah dipergunakan. Jadinya perbezaan bahasa yang ketara ini menyebabkan pengguna lain tidak dapat memahami mesej yang ingin disampaikan oleh penutur tersebut. Seterusnya ialah media elektronik. Apa yang dikatakan, bahasa rojak ialah bahasa yang mencampurkan pelbagai bahasa dalam satu pertuturan. Berdasarkan tangkap layar daripada aplikasi Twitter ini, boleh dilihat pencampuran antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, iaitu you, yang bermaksud kamu. Contohnya, pasal English ni no one other when then, pergi kelas extra and sharpen your English. Kena invest in yourself, baru orang invest in you. You can do it. Kesalahan ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Hal ini perlu dielakkan kerana boleh menjatuhkan martabat bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Maka, bulan kian terang, bayang kian jelas. Isu kesalahan kata merupakan masalah yang sering berlaku dalam komunikasi lisan dan bukan lisan, iaitu perkataan yang digunakan tidak menepati konteks atau maksud yang dimaksudkan. Kesilapan ini boleh menjejaskan pemahaman dan tafsiran mesej. Oleh itu, adalah penting untuk kita menyemak dan membetulkan perkataan yang digunakan supaya mesej yang dapat disampaikan dan jelas dan tepat. Audio Jungle.